3. Hai dan salam sejahtera kepada para hadirin yang menyaksikan video rakaman Virtual Speaker Corner Fakulti Pertanian. Nama saya Medirin Ovia Nadapi, moderator anda untuk episod 15 yang bertajuk Kiambang Tumbuhan Penghapus atau Pembawa Masalah. Terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan panel kita pada hari ini iaitu Saudara Muhammad Hadi bin Zulkifli, pelajar tahun 2 Bachelor Sains Pertanian yang berasal dari Kedah. Selain itu, Saudara Muhammad Hadi juga merupakan pelajar lepasan Asasi Sains Pertanian bagi sesi 18-19 dan memegang tugas sebagai Exco Alumni Kelab Bachelor Sains Pertanian bagi sesi 2021. Tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput panel kita untuk memulakan topik perkongsiannya. Silakan. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey. Betul, saya akan diri dulu sikit. Nama saya Muhammad Hadi bin Zulkifli, pelajar Bachelor Sains Pertanian tahun 2 dan saya berasal dari Kedah. Okey. So, hari ini saya akan kongsi ataupun share dengan anda semua tentang tajuk ataupun satu jenis tumbuhan akuatik yang mungkin agak familiar dengan kita semua, iaitu adalah tumbuhan kiambang. Apa yang saya akan kongsikan adalah, apa yang saya bincangkan adalah kiambang, tumbuhan penghapus ataupun pembawa masalah. Okey. So, sebelum tu mari kita kenal dulu dengan pokok kiambang tersebut. Next. Okey, so pokok kiambang, nama saintifik bagi pokok kiambang adalah Pistia stratiotes, pemberi araceae, yang mana habitatnya adalah permukaan air dan jenis adalah tumbuhan akuatik terapung. Okey. Jenis tumbuhan akuatik terapung ni, jenis tumbuhan ada 4 jenis. Yang pertama adalah jenis tenggelam. Yang kedua adalah jenis hidup di permukaan. Yang ketiga adalah jenis para-akuatik. Dan yang keempat adalah jenis terapung. Okey. Untuk jenis tenggelam ni, contoh saya bagi adalah yang tumbuhan yang daripada akar sampai ke pokok dia tenggelam di dalam air. Contohnya adalah rumpai belut ke kan. Okey. Yang kedua adalah jenis hidup di permukaan. Contoh jenis hidup di permukaan ni adalah tumbuhan akuatik yang hidup dalam atas permukaan air dalam yang kedalaman air sekitar 40 ke 50 cm. Yang mana contoh tumbuhan yang hidup di permukaan ni adalah teratai nelumbo dan pokok lili. Okey. So yang ketiga adalah jenis para-akuatik. Jenis para-akuatik ni contohnya dia boleh hidup dekat kawasan air yang cetek dan juga boleh hidup di kawasan darat. Contohnya contoh yang saya bagi adalah contoh tumbuhan adalah padi, pegaga dan kangkung. Okey, dan yang keempat adalah tumbuhan akuatik jenis terapung. Tumbuhan akuatik jenis terapung ni kenapa dia panggil jenis terapung? Sebab tumbuhan akuatik jenis ni dia memerlukan sokongan ataupun dia memerangkap udara untuk menyokong dia untuk terapung. Contohnya keladi bunting, dia ada ruang udara untuk kekalkan dia terapung. Dan pokok kiambang yang akan kita bincangkan hari ini, dia memerangkap udara dekat bahagian akar untuk kekal terapung. Okey. So pokok kiambang ni kat mana kita boleh jumpa dia kan? So selalunya pokok kiambang ni akan ada dekat kawasan iklim tropika, contohnya Malaysia sendiri, Brazil dan negara-negara yang berkaitan lah. Okay. So dekat Malaysia ni, pokok kiambang ni dikenali ataupun ada setengah yang memanggil pokok kiambang ni sebagai pembis air. Kenapa dia dipanggil sebagai pembis air? Sebab kemungkinan
bentuk pokok kembang tu sendiri kelihatan nampak seperti pokok kobis. Mungkin disebabkan itulah ada setengah rakyat Malaysia ni memanggil dia sebagai kobis air. Okay, so macam mana pokok kembang ni terapung? Macam saya cakap tadi adalah dengan memerangkap udara di akar untuk tujuan pengapungan. Macam tu untuk support dia kekal terapung atas air. Okay, so hari ni kita akan bincangkan apakah pokok kembang ni pemberi ataupun pembawa masalah. So next. Okay. So hari ni kita bincangkan pokok kembang ni ataupun penghapus masalah. Okay, so first korang kena tahu adalah pokok kembang ni dikategorikan sebagai spesies yang invasif. Maksudnya apa spesies invasif ni? Spesies invasif ni ialah spesies tumbuhan ataupun spesies ataupun tumbuhan yang boleh merosakkan satu habitat jika pembiakannya tak terkawal. Okay, kenapa dia dikategorikan sebagai spesies invasif? Okay, first korang kena tahu pokok kembang ada sangat antara tumbuhan akuatik yang paling cepat membiak. Lagi-lagi bila dia berada dekat kawasan air yang mempunyai kandungan nutrien yang tinggi. Okay, contoh situasi yang saya ceritakan adalah contohnya satu saluran air yang berdekatan dengan sawah padi, yang mana saluran air ni memang akan mempunyai kandungan nutrien tinggi daripada hasil baja dari sawah padi. Bila saluran air tersebut mempunyai kandungan nutrien tinggi, pokok kembang ni akan sangat cepat membiak dan terus menutupi permukaan air. Bila menutupi permukaan air tersebut, dia akan menghalang cahaya matahari untuk masuk ke dalam air tersebut daripada sampai ke dasar. Jadi untuk tumbuhan-tumbuhan yang berada di dalam dasar air tak dapat melakukan fotosintesis dan secara tak langsung akan menggunakan kuantiti oksigen dalam air tersebut. Okay. Dan juga macam mana mengurangkan kuantiti oksigen masuk ke dalam air? Contohnya yang tadi yang saya cerita adalah fotosintesis. Fotosintesis tersebut yang tidak dapat berlaku dalam air. Dan yang kedua adalah bila permukaan air tersebut ditutupi oleh pokok kembang, jadi permukaan tersebut tidak dapat oksigen tidak dapat bertukar dengan air tersebut, tidak bersentuhan dengan air. Jadi secara langsung mengurangkan kuantiti oksigen yang masuk ke dalam air. Dan bila kurang kuantiti oksigen yang ada dalam air, akan membahayakan kehidupan akuatik yang lain yang berada dalam habitat tu. Okay. Next. Okay, tapi itu keburukan pokok kembang. Tapi korang kena tengok dari segi kebaikan dia pula. Kenapa still ada juga yang menanam pokok kembang ni? Okay, firstly adalah untuk menghidupkan landscape tapungan. Okay, macam mana nak menghidupkan landscape tapungan? Apa yang dimaksudkan dengan menghidupkan landscape tapungan? Okay. So, first kita tengok kalau korang tengok dekat kolam ataupun apa-apa tasik, dan kebanyakannya dia orang akan tanam pokok kembang untuk mencantikkan landscape tersebut, mencantikkan kolam tersebut. Jadi kalau kita tengok kolam yang tanpa tanaman hiasan akuatik, dia akan nampak tak menarik. Jadi itu antara salah satu fungsi pokok kembang untuk bagi nampakkan suasana kolam tersebut lebih menarik dan nampak lebih cantik. Okay. So yang kedua adalah untuk mewujudkan ekosistem yang terbaik untuk ikan-ikan kecil. Okay, kalau untuk yang ni mungkin agak familiar untuk penternak ikan laga ataupun ikan gapi. Memang untuk penternak ikan laga semestinya tak asing lagi untuk guna pokok kembang ni. Sebab apa? Sebab kebanyakannya kalau guna penternak ikan laga ni akan letakkan pokok kembang untuk memudahkan ikan ni
bila ikan laga ni bertelur, dia akan simpan dekat kawasan akar pokok kembang tu. Jadi akan melindungi telur tersebut lah. Okay. Bila secara tak langsung dia akan pokok kembang ni akan menjadi satu perlindungan untuk haiwan-haiwan kecil ni, untuk ikan gapi, untuk ikan laga ni. So kat situ lah saya nak ceritakan ekosistem terbaik untuk ikan kecil. Okay. So poin yang ketiga adalah selain dapat dia juga dapat melindungi ikan dari panas terik. Macam mana saya cakap macam tu, contohnya macam saya dulu pernah menternak ikan gapi dalam telaga. Jadi bila telaga tersebut tanpa ada tanaman ataupun tanah, dia agak panas air dia bila terdedah dengan cahaya matahari. Jadi bila saya letak pokok kembang dekat dalam telaga tersebut, jadi ikan ni dia dapat berteduh di bawah kelopak-kelopak daun pokok kembang yang besar tu. So dia kat sini dia dapat melindungi ikan kecil ni daripada panas terik dan dapat menyejukkan suhu air itu sendiri. Okay. So next point adalah air pokok kembang dapat menjaga kebersihan air tapungan. Kenapa saya cakap pokok kembang ni dapat menjaga air tapungan, kebersihan air tapungan? Okay, kalau kita tengok ikan yang duduk dalam kolam ni ataupun yang ikan ataupun dia akan ada sisa-sisa makanan ataupun najis-najis ikan-ikan ni, dan ada tumbuhan-tumbuhan yang akan mereput dalam ekosistem tersebut kan, dalam air tersebut, dalam kolam tersebut. Jadi bahan-bahan ni akan menjadi satu toksin untuk satu kolam tersebut, untuk air tersebut. Jadi kalau bila kolam tersebut tak dirawat ataupun tak dibersihkan, dia akan menjadi satu akan merosakkan kualiti air tersebut lah. Jadi macam mana kalau kita nak, jadi kita letakkan bila kita letak pokok kembang ni jenis yang cepat menyerap nutrien kan. Jadi kita tak langsung bila sisa-sisa bahan-bahan toksin ni akan cepat diserap oleh pokok kembang. Jadi kita tak langsung dia akan membersihkan air tersebut daripada bahan-bahan toksin tu. Jadi kita akan dapat membersihkan kualiti air dengan menjaga kualiti air dengan kos yang rendah. Okay. So next point adalah mencegah pembiakan lumut. Kalau untuk yang menternak kolam ataupun yang ni, lumut ni antara yang yang susah untuk dikawal. Jadi dia akan cepat membiak lumut ni antara yang cepat membiak di kawasan yang basah dan high nutrien yang tinggi. So bila kita letak pokok kembang ni akan menyerap nutrien ni terlebih dahulu sebelum lumut ni tumbuh. Jadi persaingan di antara lumut dan pokok kembang ni akan menang. Jadi lumut akan kalah dalam persaingan ni. Jadi dia akan membantutkan pembiakan lumut. Jadi secara tak langsung kita dapat mengawal pembiakan lumut ni. Okey. Akhir sekali, kebaikan untuk pokok kembang adalah dapat mewujudkan ekosistem yang lebih organik. Kenapa saya cakap macam tu? Okay, kalau kita tengok dekat kolam ataupun dekat kolam-kolam yang ada ataupun tasik, bila ada satu tumbuhan akuatik kan, ataupun tumbuhan akuatik, akan datang hidupan-hidupan lain. Contohnya macam pepatung akan datang dekat pokok-pokok tumbuhan akuatik ni kan. Dan kita dapat tengok ada serangga-serangga lain yang akan datang berdekatan dengan ni. Jadi bila hidupan-hidupan lain datang, dia akan jadikan ekosistem tu lebih organik lah. Dia bukan sekadar untuk satu kehidupan sahaja. Okay. So, tu korang tengok untuk kebaikan pokok kembang kan. Okay, so last kali saya nak cerita adalah kegunaan istimewa pokok kembang yang mungkin korang tak tahu.
So next. Okay, so ni saya nak ceritakan tentang kegunaan istimewa kiambang yang mungkin ramai tak tahu. Yang saya sendiri awalnya pun tak tahu. Ada yang tak tahu? Okay. So first adalah daun kiambang. Daun kiambang tu sendiri dulu masyarakat Melayu dulu digunakan atau gunakan daun kiambang untuk dimasak sebagai makanan. Daun kiambang dia akan ambil sebagai sayur lah. Mungkin jadikan sebagai sayur, masak sebagai makanan. Okey. Selain itu, pokok kiambang ni boleh jadikan sebagai bahan makanan haiwan. Sebab apa boleh jadikan bahan makanan haiwan? Sebab pokok kiambang ni ada tinggi kalium. Kandungan kalium yang tinggi, dia boleh dijadikan bahan makanan haiwan dan boleh dijadikan sebagai baja organik. Contohnya kalau macam satu kolam tu dah terlebih pembiakan kiambang kan. Jadi korang boleh gunakan pokok kiambang ni sebab pokok kiambang yang berlebihan ni dibuatkan sebagai bahan makanan haiwan dan sebagai baja organik. Ini mungkin sangat sesuai untuk petani-petani kan. Okey, yang seterusnya adalah akar pokok kiambang. Akar pokok kiambang boleh digunakan sebagai untuk melawaskan pembuangan air besar. Orang dulu dia gunakan akar, dia rebuskan akar pokok kiambang tersebut dan air rebusan tersebut minum untuk melawaskan pembuangan air besar. Okay. Lepas tu yang last sekali guna istimewa dia untuk merawat pura darah dan kulit. Contohnya ada yang ada masalah-masalah tersebut kan, orang boleh ambil daun kiambang ni, orang tumbuk dan hancurkan sampai lumat dan sapukan daun kiambang tersebut yang dah ditumbuk lumat tu, sapu dekat kawasan yang bermasalah tersebut, kawasan yang ada perasa ke atau peradang kulit. Okay, so itu kegunaan istimewa pokok kiambang yang mungkin ramai tak tahu. So daripada konklusi yang saya boleh ceritakan, bagi saya pokok kiambang ni lebih kepada penyelesaian masalah. So apa yang saya nampak kat sini lebih kepada penyelesaian masalah berbanding dengan pembawa masalah. Sebab apa? Pembawa masalah ni bila pokok kiambang ni tak dikawal dengan sebaiknya. Maksudnya pembiakan yang berlebihan, yang tak dikawal. Jadi dia akan merosakkan ekosistem tu balik lah. Jadi bila kita dapat mengawal pembiakan pokok kiambang ni, kita akan dapat lebih dapat banyak faedah bila kita dapat mengawal pokok kiambang. Okey, itu saja untuk setakat ni. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada panel kita di atas perkongsiannya tentang kiambang tumbuhan. Tidak lupa juga terima kasih kepada para hadirin kerana sentiasa memberi sokongan dan menjadi penonton setia bagi setiap episod. Oleh itu, saya akhiri episod kali ini dengan tagline pertanian ialah tunjang kehidupan. Sekian, terima kasih.